Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahil lana wa yassir alaina, افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين برحمة منك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وبعد. Ayuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini menyambung siri kuliah pengajian kita menggunakan kitab Baharul Mazi. Baharul Mazi juzuk 17. Masih lagi dalam perbincangan bab yang ke-24, muka surat 173. 173, babu ma jaa fi karahiyatis salati fi tasawir. Bab yang telah datang ia pada menyatakan tegah sembahyang pada gambar-gambar. Kita sambung kepada masalah yang ke-99, muka surat 175. Muka surat 175 dia kata masalah pakaian isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan sepotong hadis dalam masalah 98. Dia kata tahulah kita akan sedikit daripada ahwal, yakni keadaan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pakaian. Bila Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan di dalam hadis, wa kana lana samalu qatifatin taqulu amaluha min haririn kunna nalbasuha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ada bagi kami kain buruk daripada baldu, qatifah. Dan berkata Aisyah, tepinya daripada sutra, kunna nalbasuha, adalah kain buruk itu kami pakai akan dia. Jadi jelas di dalam hadis ini seperti mana yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kita dapat tahu bagaimana keadaan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pakaian mereka. Dia kata tidaklah isteri-isteri itu nampaknya berlebih-lebih pada dunianya tentang pakaian itu.
Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dalam kehidupan mereka, maka redha dan itulah yang terbaik. Jadi pakaian yang sebenar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan iwari sawatikum warishah wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu pakaian untuk menutup auratmu dan untuk perhiasan. Dan kata Allah, pakaian takwa itulah yang paling baik. Pakaian takwa itu adalah yang lebih baik. Yang paling baik, yang demikian itu adalah sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan maka selalu ingat. Baik, berbalik kepada pakaian isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebut wanita yang baik, wanita yang salihah, itu ialah wanita yang sentiasa menjaga maruah dirinya, sentiasa menjaga dan memelihara auratnya, dan pakaiannya itu dengan takwa. Berdasarkan kepada ayat tadi, pakaian takwa itu adalah yang lebih baik. Dan maksud dalam ayat ini juga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahawa Allah yang menurunkan kepada kita, qad anzalna alaikum libasa, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu pakaian. Bukan turun dari langit pakaian tu. Bukan maksud pakaian tu turun daripada syurga, datang daripada syurga, turun ke dunia. Bukan maksud pakaian tu datang daripada langit. Allah Subhanahu wa taala nak menjelaskan kepada kita maksud daripada ayat ini, menunjukkan bahawa Allahumma shalli ala Muhammad, Allah Subhanahu wa taala dia yang menurunkan pakaian kepada kita. Allah Taala yang menurunkan pakaian kepada kita. Maksud di sini ialah yang nikmat berpakaian itu diturunkan daripada Allah. Nikmat berpakaian itu diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan pakaian-pakaian yang kita guna, yang kita pakai, yang kita beli, semuanya itu diperbuat daripada elemen-elemen dunia yang Allah Ta'ala jadikan untuk kita. Dijadikan untuk kita. Maka ini untuk mencipta, Allah SWT jadikan pakaian tadi untuk kita, dan kita cuma menggunakan segala khazanah Allah Subhanahu wa taala yang ada atas dunia ini, maka untuk mencipta pakaian yang indah-indah dan yang sesuai, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit, menumbuhkan tanaman yang digunakan untuk membuat pakaian seperti kapas. Itu makna Allah Ta'ala yang menurunkan kepada kamu pakaian. Maka Allahumma shalli ala Muhammad, kita faham bahawa dalam Islam ada etika pemakaian yang perlu kita faham. Yang perlu kita faham terutama untuk golongan muslimah. Cara-cara pemakaian ataupun adab wanita berpakaian mengikut ajaran Islam. Jadi pertama sekali, kalau menurut Islam, orang perempuan ni, seluruh tubuh badan wanita itu adalah aurat kecuali muka dan tapak tangan. Kecuali muka dan telapak tangan.
Itu sahaja. Jadi selain daripada itu adalah aurat. Satu. Yang kedua, orang perempuan dia kena tutup aurat. Bila sebut tutup aurat ni, dalam etika pemakaian mengikut ajaran Islam, dia kena pakai pakaian yang longgar. Maksudnya tak boleh pakai pakaian yang ketat. Bagi tahu dekat adik-adik perempuan kita, kakak kita, mak kita, sanak saudara kita yang perempuan ni, bagi tahu macam mana cara pemakaian mengikut etika yang diajarkan dalam Islam, kan? Ni ayah-ayah bagi tahu dekat isteri macam mana pakaian yang sepatutnya dipakai. Pakai tudung macam mana? Pakai pakaian macam mana yang diajar oleh Islam? Pakai pakaian yang longgar. Maksudnya besar sikit, tak ketat. Bukan nak suruh pakai macam sarung guni besar tu, kan? Jadi pakai pakaian yang sesuai, yang tak nampak bentuk tubuh badan. Kerana ada pemakaian hari ini yang nampak macam Islamik. Nama macam-macam lah pakaian hari ini. Jubah itu, jubah ini, nama kita nak, oh nama bagus, ini nama Islam. Tapi pakai-pakai ketat nak mampu. Tak cukup dia punya syarat tu. Jubah sikit-sikit tu bagus jubah ni. Terutama beli dekat Shopee dengan Lazada. Indah khabar dari rupa kadang-kadang. Tempah sahiling dapat sah yang paling kecil, kan? Beli order saiz besar dah, dapat hak kecil. Ada hak order saiz kecil, dapat terlalu besar pula, tak boleh pakai. Bukan tak boleh pakai, boleh masuk 2 orang, terlalu besar. Dia tu kecil lah. Beli saiz baju boleh masuk 2 orang. Dia kata silap beli. Sebab tu pakaian ni lalu orang nak beli kena beli, tengok ni depan mata. Kita beli dalam online je tak boleh tengok, tak boleh pegang, kita tak boleh rasa, kan? Kalau makanan, kita pergi makan, kita boleh rasa lah. Sama juga pakaian, kita pergi tengok depan mata kita, kita boleh try, kita boleh test, ambil pakai, oh yang ni sesuai, boleh, kan? Jadi pakaian tadi mesti longgar, mesti longgar. Kemudian antaranya lagi ialah memakai pakaian yang tidak jarang. Jadi bila sebut jubah tadi, ada jubah yang kain dia jarang, kain dia nipis. Nampak jubah muslimah, oi bagus ni, jubah muslimah. Sekali pakai tak nampak muslimah dah. Kenapa? Kerana nampak tubuh badan sebagai contoh. Dia jubah. Tapi jubah tadi dia kan hari ni fashion yang pelik-pelik sikit kita ni, kan? Nampak macam jubah dah tapi masih nampak tubuh badan. Walaupun dia pakai tudung labuh sekalipun, tudung dan jubah tadi nampak tubuh badan, nampak ketat dan sebagainya, masih lagi tidak menutup aurat dengan sempurna. Maka pakailah pakaian yang sederhana. Jadi jangan pakai yang ketat-ketat, pakai pakaian yang longgar. Bukan nak maksud longgar ni pakai pakaian besar sampai orang tengok tu dia jubah dia, baju dia. Dia kata apa ni, ustaz suruh pakai pakaian longgar. Tak. Maksud yang sesuai, yang tak nampak tubuh badan. Pakai pakaian yang sederhana. Ini yang diajarkan kepada kita di dalam Islam. Sebab itu soal pemakaian ini, Allahumma shalli ala Muhammad, juga kita kena tahu Islam ni diajar kepada kita daripada sekecil-kecil benda perkara sehinggalah sebesar-besar perkara. Ini diajarkan di dalam Islam. Baik. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat pakaian tadi. Berbalik kepada ayat yang kita bacakan tadi dalam surah Al-A'raf ayat 26. Pakaian itu juga merupakan satu anugerah dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ini saat jenis pemakaian muslimah yang sangat luar biasa hari ni kita tengok. Ada yang macam-macam corak, bentuk, warna, model yang sangat-sangat pelik, dan ada yang cantik, ada yang terlalu pelik pun dah. Macam-macam jenis. Tapi
kita tahu bahawa bagaimana keadaan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pakaian mereka macam mana. Bagaimana kita ingin mengaku sebagai umat Nabi dan mengikut jejak langkah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di dalam pemakaian. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai pakaian yang sederhana. Yang sederhana, dan juga begitu juga dengan ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang serba sederhana. Kita ni subhanallah mewah kita. Mewah kita. Ya Allah, macam-macam pakaian kita. Baju untuk waktu pagi pergi kerja, baju lain, balik sekali lagi petang tukar baju lain, sekali lagi nak tidur tukar baju lain pula. Kan berapa pakaian kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Urwah bin Zubair, Aisyah radhiyallahu taala anha tidak suka memperbarui bajunya, yakni menggantikannya dengan baju ataupun pakaian yang baru. Ini Aisyah radhiyallahu taala, melainkan menambalnya ataupun membalikkannya. Ini kata Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Baik. Dan kemudian semua pakaian isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berharga sangat murah. Berharga sangat murah sehingga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala pernah memperkirakan harga murud, yakni pakaian yang dibalutkan ke tubuh isteri beliau hanya dengan jumlah 6 dirham. Pakaian yang begitu biasa, yang serba sederhana. Ini menunjukkan bahawa Allah SWT mereka mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kehidupan para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi benarlah apa yang disebut oleh tuan kitab kita, tidaklah isteri-isteri itu nampaknya berlebih-lebih pada dunianya tentang pakaian itu. Kan? Kita rumah kita pakaian macam-macam. Allahu Akbar. Beli pakaian itu, ini pantang tengok yang elok nak beli. Nampak tak? Macam-macam jenis pakaian. Tudung tu tak kira lah. Satu almari itu penuh dengan tudung saja. Tu tak kira baju lagi. Baju lain, tudung lain. Macam-macam jenis. Allahu Akbar. Dan tidak sombong pula dengan tidak menerima pakaian buruk. Ini juga akhlak yang ditunjukkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, menerima pakaian yang buruk, bahkan pakaian buruk dan yang buruk itu jadi persalinannya. Jadi pakai pakaian yang buruk tadi. Adapun hal makan minumnya telah lalu beberapa hadisnya, dan kenyataannya selalu berlapar sampai 2-3 hari tidak jumpa makanan. Itu Nabi dan para isteri ahli keluarga Nabi ni. Bukan sehari, kadang berhari-hari tak jumpa makanan. Ada dalam hadis riwayat sebut sampai sebulan pun dapur ni tak berasap. Sebulan dapur tak berasap. Kita dapur tak berasap tapi pergi makan tom yum dekat luar. Kan? Bukan tak ada makanan dekat rumah, betul tak? Makanan penuh tu tak buka peti air lagi. Peti air pula bukan satu pintu, 2 pintu punya. Orang pun boleh masuk dalam tu. Kan? Tu tak cerita beli makanan ni macam-macam makan boleh tahan sebulan. No, nak tunggu sebulan tu kadang tak habis. Sampai sebulan tak masak, bazir. Basi, rosak, buang dalam tu sampah. Nampak tak? Mewah kita. Peti air tu dah besar dah. Macam-macam jenis. Segala mak nenek ada dalam peti tu. Macam-macam kita. Kan? Tak makan dekat rumah, makan dekat luar. Kalau kata Ustaz, saya ni Zuhud Ustaz, dapur rumah saya dah sebulan tak berasap. Masa tak masak. Yalah memanglah tak berasap. Tapi hadut pergi berasap makan dekat luar. Kan? Pergi makan ikan bakar dekat luar, pergi berasap dekat luar. Semua kira berasap semua ni kita ni. Kan? Makan dekat luar. Cuma nak zuhud je. Dan semuanya itu
menunjukkan mereka itu tidak berhadap kepada dunia. Allahu Akbar. Kita semualah, saya tu, kita ni, dunia ni duduklah hati kita sayang. Kan? Tak cerita tentang makanan kita lagi. Kita ni jarang lah. Ada kat Tafiz, sampai 2-3 hari tak makan. Kan? Mati lembek tak makan kita ni. Kan? Tapi alhamdulillah setiap hari setakat makan, terlebih makan. Sampai mengah tak larat naik tangga. Allahu Akbar. Letih naik tangga sebab apa? Terlebih makan. Ikutnya agama ajak ni makan, kita ni agama ajak berhenti sebelum kenyang. Kita lagi tak kenyang, tak berhenti, lagi tak sanak ke kursi gitu. Sanak ke kursi tu tak boleh pergi dah. Sebab tak makan lagi. Cannot go lah Ustaz, dia kata. Cannot go, dia kata. Tak boleh pergi dah. Waktu tu berhenti. Tapi bukan dia nak berhenti waktu berhenti sebelum kenyang. Susah. Kita makan pulun sungguh-sungguh sampai kenyang, tak boleh pergi dah. Waktu tu kita berhenti. Gitu kita. Makan sungguh-sungguh kan. Subhanallah. Bila banyak makan ini juga, sehingga kadang-kadang boleh melemahkan tubuh dan kita rasa berat, malas nak buat ibadat tu je. Kan? Rasa berat nak buat ibadat, rasa malas sebab apa? Terlalu kenyang. Bila dah makan banyak, mengantuk. Kan? Tambah hari Jumaat, kadang makan dulu sebelum solat Jumaat ni. Jumaat ni nak dengar khutbah Jumaat. Dia pun makan sungguh-sungguh sampai Tok Khatib tu bagi salam dia, Assalamualaikum, baru innal hamdalillah, dia Allahumma bismika ya umut, bismika Allahumma ya umut. Tidur dah waktu tu. Dia kata ni, kita hang nak tahu tak, kalau nak tidur waktu sesuai, kita pergi tidur lena waktu Khatib baca khutbah. Itu dia kata waktu yang paling sesuai. Dia pun jaga-jaga. Khatib kata, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Habis dah khutbah. Memanglah dah nak habis dah, hampir lena tengah khutbah. Kan? Daripada awal khutbah sampai habis pun sudah lena. Kan sebab apa? Sebab tadi makan banyak, terlena, letih. Kan Tok Khatib baca khutbah pun dia dah tak tahu dah apa yang Khatib baca khutbah tadi. Maknanya kalau makan banyak juga boleh memberatkan, melemahkan tubuh badan kita. Kita rasa malas, kita cepat mengantuk, lena dan sebagainya. Baik, kita makan seribu kali. Daripada mula pagi makan sarapan, satu rehat lagi makan, lepas tu makan tengah hari, minum petang, sebelum minum petang makan lagi, sebelum maghrib makan lagi, lepas maghrib makan tengah malam, sebelum subuh pun makan lagi. Capati kari kambing. Itu dia. Kambing sampai tengah malam. Kan? Pantang, sebut kambingnya pantang ditolak. Dulu takut sebut kambing ni, Allah Ustaz, saya tak boleh lah Ustaz, kambing ni bahaya, ini saya tak boleh makan ni, macam ni. Lah ni pantang, tengok kambing melintah tengah jalan pun dah melitik air liang. Sudah. Kan kata, sedap tengok kambing ni. Tu tak masak lagi, baru tengok kambing tu dah rasa, pantang tengok kambing tu Ustaz. Lah ni pantang tengok Ustaz. Kan? Walaupun duk sakit macam-macam ni, tak apa, sakit nombor 2, telan ubat. Telan ubat lah kita. Yang penting makan dulu. Alang-alang nak kena, kan, alang-alang dah sakit ni teruk, biar makan sungguh-sungguh, dia kata. Itu dia punya prinsip. Kan, benda lagi sakit, maka ubat, pergi hospital. Pergi lah tu, takut sakit pergi hospital, pergi terus. Tak bangun-bangun dah pun masalah juga. Baik. Jadi, inilah gambarannya. Kan, sampai tak makan berhari-hari, sehingga dapur tak berasap. Sampai sebulan. Sampai sebulan pun ada tidak berasap dapurnya. Dan semuanya itu menunjukkan mereka tidak berhadap kepada dunia. Bukan matlamatnya adalah dunia. Kita semua dunia. Daripada awal bangun pagi, fikir dah nak buat apa, nak kerja, nak cari duit, itu ini, nak makan apa, nak beli apa, semua fikir tentang dunia. Sehingga dunia itu masuk dalam solat kita. Kita takbiratul ihram, imam takbir Allahu Akbar, kita dah mula dah fikir, lagi lepas isyak lagi nak makan apa. Mula dah. Dah sampai dalam solat, fikir nak makan apa. Nak makan apa, nak buat apa, esok nak pergi mana, dia punya planning, perancangan dunia tu. Waktu solat dia kata, Ustaz, inilah waktu yang paling sesuai kita merancang. Waktu dalam solat kan, dia kata bagus dapat ilham waktu solat. Nak buat apa, esok nak makan apa, itu ilham semua dalam solat. Kan? Itu yang kadang-kadang solat kita tak khusyuk. Kan? Sehingga terlupa bilangan rakaat. Solat di masjid surau ikut imam tak apalah, apa benda pun dia ikut imam je lah. Tapi kalau kita sembahyang seorang,
Kita pun terlupa. Ini rakaat pertama ke, kedua ke, ketiga ke? Tahiyat awal baca tadi. Biasa gitu. Sebab apa? Syaitan dia dah mula bisik kita. Syaitan ni dia, benda dosa ni dia melibat dua perkara. Pertama, dengan melakukan perkara yang haram. Yang kedua, meninggalkan perkara yang wajib. Kedua dosa. Buat yang haram, tinggal yang wajib. Contoh, judi, minum arak, curi, berzina, itu dosa. Tinggal solat, mengumpat, ini benar dosa. Kan? Jadi, dia tinggal solat tadi, benar dosa. Buat maksiat pun benar dosa. Dia melibatkan dua benar. Jadi syaitan, iblis ni dia tengok, haji ni nak suruh pi minum arak tak munasabah. Nak suruh pi mencuri tak munasabah. Nak suruh pi tikam menambah ekor pun tak munasabah. Dia tak boleh suruh kita buat jahat. Dia ganggu kita dalam perkara ibadat. Kita buat baik, dia mengganggu kita. Kita pun tengah sembahyang dalam surah masjid, kita duduk puasa macam orang duduk tengok kita. Orang duduk tengok. Kita orang duduk tengok aku solat ni. Tambah lagi 2 rakaat. Dia jenis tu. Sebab apa? Dia duduk rasa syok tu buat tadi kerana nak tunjuk dekat orang. Dengar pula kat telinga. Haji ni bagus, rajin solat ni. 2 rakaat, tambah lagi rakaat. Habis tu baca Quran pula. Dah baca Quran, orang duk puji kita, kita pun baca kuat pula. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bagi kuat sikit nak bagi orang dengar. Orang puji dia, suara dia sedap. Dia ni bagus. Kita pun lagi syok. Jadi macam biskut Mary kembang gitu. Sebab apa? Seronok orang duk puji. Itu buat ibadat bukan kerana Allah. Jadi dia main kacau kita pula waktu tu. Dia tak suruh kita buat jahat, tapi ibadat ni kita buat tadi dia main bisik gitu. Soal keikhlasan tadi. Jadi itu yang dia tak khusyuk tadi. Tengah sembahyang kita fikir macam-macam sehingga urusan dunia. Mula saja kita takbiratul ihram, kita dah ingat tentang urusan dunia kita. Urusan dunia. Wahal dalam solat itulah kita nak berinteraksi dengan Allah Ta'ala. Solat itu kan doa. Kita buka kitab fiqh. Solat itu dari segi lughatan, dari segi bahasa. Dari segi bahasa Arab lah. Solat ini, as-salatu lughatan ad-du'a. Kerana dalam solat ni, solat ini adalah munajat kita, interaksi kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam rukuk kita, sujud kita, duduk di antara 2 sujud, kita sembahyang, kita tahiyat, kita berdoa, kita zikir, kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam solat itu kita berdoa. Solat itu sendiri adalah maknanya doa. Baik. Jadi bila dunia duduk dalam hati ini, jadi berat. Sembahyang pun fikir tentang urusan dunia. Sebab itu bila kita takbiratul ihram, kita kata Allahu Akbar. Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Kita sembahyang ni seolah-olah kita nampak Allah. Kita tak nampak Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, Allahumma salli ala Muhammad, kita beribadah an ta'budallah, kamu sembah Allah Subhanahu wa ta'ala ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu lihat, kamu nampak Allah. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tak nampak Allah, Allah nampak, lihat kamu. Jadi kita sembahyang, kita sebut Allahu Akbar, simbolik daripada Allahu Akbar. Tangan kita itu Allahu Akbar, kita tolak urusan dunia ni ke belakang, depan kita Allah. Itu nak dapat khusyuk tu. Sebab tu khusyuk ini antaranya ialah dengan kita memahami maksud ayat, doa, bacaan yang kita baca dalam solat kita. Itu juga membantu untuk kita memperoleh khusyuk dalam solat. Setiap solat, ibadat kita yang lain ni kita nak dapat khusyuk tu. Kita solat daripada subuh tadi sehinggalah maghrib tak sah ni. Adakah solat kita daripada pagi tadi sehingga maghrib tadi, adakah khusyuk? Kita muhasabah balik. Ni saat lagi nak solat isyak. Adakah terselit urusan-urusan dunia tengah solat, kita hilang khusyuk? Kan? Orang sembahyang, kita semua sembahyang,
Tapi nak dapat khusyuk tu, nak memperoleh khusyuk di dalam salat dan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup sabar atas apa kesusahan dalam dunia. Nabi dan para isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, maka cukup sabar. Bila kita sebut dulu, tuan-tuan, manusia yang paling mulia atas dunia adalah di kalangan para nabi dan rasul. Yang kuat sabarnya adalah golongan para nabi dan rasul. Dan yang paling kuat ujiannya ialah di kalangan para nabi dan rasul. Maka bila satu orang itu jadi orang yang hebat, maka ujian yang datang kepada dia ujian yang hebat. Sabar. Sabar atas apa kesusahan dalam dunia. Allah Ta'ala uji kita. Uji kita macam-macam lah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ini bentuk-bentuk ujian yang Allah Ta'ala datangkan dalam kehidupan kita. Kalau satu orang tu hidup, dia kata, Ustaz, saya tak mau masalah ujian-ujian ni. Saya tak ada siapa minta ujian dirinya diuji oleh Allah Ta'ala, diturunkan ujian, balak dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala yang menguji kita. Allah Ta'ala yang datangkan ujian itu kepada kita. Makin banyak ujian, menandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kita. Maka bila ujian itu datang dalam hidup kita, ada rahmat dan hikmah di sebalik ujian itu. Ada benda yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita yang kita tak tahu di sebalik ujian itu. Dengan ujian itu, barangkali Allah Ta'ala nak menghapuskan, menjadi kafarah terhadap dosa-dosa kita yang banyak. Dengan ujian tadi, Allah Ta'ala nak mengangkat kedudukan darjat kita. Dengan ujian tadi, Allah Ta'ala memberikan kebaikan yang banyak kepadanya. Dan entah berapa ramai manusia bila dia diuji dengan satu ujian, dengan ujian itu Allah Ta'ala ampun dosa dia, Allah Ta'ala masukkannya ke dalam syurga. Maka bila orang beriman, sabar, dapat nikmat syukur, Allah Ta'ala beri ujian, sabar. Sabar mudah sebut dengan lisan mulut kita lah. Tapi nak menghadapi ujian itu, nak sabar itu, orang yang duduk di tempat ujian itu, dia lebih memahami dan mengetahui maksud sabar ketika itu. Satu orang diuji, sakit, kita pun ziarah dia, kita kata, Syekh sabar banyak-banyak lah. Kan kita boleh sebutlah kita tak duduk tempat ujian tadi. Dia yang duduk di tempat tu, dia kata, sebut senanglah sabar, hang tak duduk tempat aku, dia kata. Contoh, memang kita sebut mudah, kita sabar. Tapi kalau kita duduk di tempat ujian itu, bagaimana kita nak menghadapi ujian dalam ketika kita nak sabar di dalam setiap ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Baik. Dan bukanlah mereka itu orang-orang gila dunia dan lalai daripada akhirat. Akhirat ni nombor satu. Bukan dunia nombor satu. Kita dunia nombor satu. Nabi dan para isteri Nabi, para sahabat, mereka mengutamakan akhirat. Akhirat ni nombor satu. Maka tidak gilakan dunia. Kita gilakan dunia, kita lalai, lupa kepada akhirat. Buat bekalan, cari bekalan untuk hidup atas dunia ni banyak dah. Ada harta, ada kebun, ada macam-macam ni. Duit berjuta-juta. Tapi kita lupa untuk nak buat bekalan di hari akhirat, untuk hari akhirat. Harta banyak, tapi pelaburan untuk akhirat, saham kita untuk akhirat, nak pencen kita untuk akhirat, itu yang kadang kita terlepas pandang. Duit banyak, tapi bekalan untuk dunia je lah. Untuk akhirat masih kurang. Jadi Nabi dan para sahabat, isteri baginda sallallahu alaihi wasallam ni, maka tidak lalai daripada akhirat. Maka itulah Allah SWT disuruh syarak kita tiru. Yang ini kita kena ikut jejak langkah mereka. Bukan sekadar kita membacanya, bahkan kita niat untuk kita nak mengikut jejak langkah Nabi dan para sahabat, isteri baginda sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek.
dalam kehidupan seharian. Baik. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian. Kemudian masalah berikutnya, bantal Nabi SAW ia tidur di atasnya. Kita nak tengok Nabi tidur atas bantal yang diperbuat daripada apa? Sama macam bantal kita hari ini kah? Sesungguhnya Nabi kita itu telah wajib ia bersifat amanah. Kerana tiap-tiap yang disampaikannya pada segala umatnya itu tidaklah ia memperbuat lain daripada yang disuruhnya dan disampaikannya kepada umat. Maka setengah daripada barang yang disampaikannya dan dikhabarkannya itu hendaklah kuat berhadap kepada akhirat. Baik. Nabi ini bukan suruh Nabi cakap saja, kan? Nabi buat. Nabi buat. Bila Nabi sampai ke Madinah, apa yang Nabi buat dulu? Bina masjid. Jadi bila sampai ke Madinah, bina masjid, Nabi bawa batu hak paling besar. Sahabat tengok Nabi bawa batu tadi, sahabat pergi, "Wahai Rasulullah, tak apalah, biar kami bawa, biar kami buatlah." Nabi tunjuk noh, batu yang lain banyak lagi pergi ambil kat sana. Maksudnya bukan sekadar Nabi suruh, Nabi cakap, Nabi buat. Itu perihal hal keadaan Nabi SAW. Nabi tak cakap banyak, bila Nabi suruh, Nabi buat. Macam kita kalau kata jadi ketua, jadi bos, bukan pandai bagi arahan saja, kan? Buat kerja. Kalau kita hak jadi bos, jadi orang besar, orang atas ni, kita pergi buat kerja hak orang bawah ni, orang bawah staff kita jadi kalut dah. Tengok bos duduk sapu sampah ke, duduk pergi cuci, tengok kita lain macam. Jadi orang akan hormat. Nabi bila Nabi cakap, Nabi buat. Baik. Dan dia kata, iaitu hendaklah kuat berhadap kepada akhirat. Dan jangan berhadap kepada kesedapan dunia. Maka demikian jualah ke atas dirinya, ia perbuat, tidak ia ambil kesedapan dunia yang fana ini. Nabi tinggal. Hingga makan minumnya selalu dapatnya lapar dirinya dan pakaiannya daripada yang buruk dan kasar-kasar. Dan tempat tidurnya dan tempat duduknya diperbuat daripada tikar dan tamar, bukan daripada hamparan permaidani dan sebagainya. Allahu Akbar. Kita muhasabah diri kita lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pakaian kita, makan minum kita, tempat tidur kita, pakaian kita sebut tadi dah mewah dah, macam-macam jenis pakaian. Makanan dan minuman kita juga mewah. Tempat tidur, tempat duduk kita, kat rumah ada sofa, ada macam-macam, tilam sekali duduk tu, tenggelam, duduk dalam tilam terus. Punyanya selesa sampai tak bangun solat subuh. Tenggelam sekali dalam bantal tu, sekali dengan tilam sekali, kan? Tilam tu juga tebal, kan? Punyanya mewah, tidur dalam aircon pula. Allahu Akbar. Jadi Nabi ini tempat duduknya daripada tikar dan tamar, bukanlah daripada hamparan pemaidani dan sebagainya. Hingga bantal tidurnya itu pun diperbuat daripada kulit, diisinya dengan sabut. Dalam bantal yang Nabi tidur tu, dalam bantal tu diisi dengan sabut. Jadi ganti kabu-kabu dan kapas dan lainnya daripada barang yang lembut. Bukan diperbuat daripada kabu, bukan diperbuat daripada kapas, tapi diletak sabut tadi, ganti daripada kabu dan kapas. Maka perbuatannya itu ialah, Allahumma salli ala Muhammad, menghinakan dunia ini, tiada suatu perkara yang berkekalan, manfaatnya melainkan faedah menolong mencapai akhirat sahaja. Jadi matlamat hidup Nabi ini untuk akhirat, bukan matlamat dunia. Matlamat yang utama adalah akhirat. Maka mendahulukan akhirat. Oleh itu, padalah seperti yang diperbuatnya itu, maka itulah hal Nabi yang datang khabarnya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Aisyah qalat kanat wisadatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati yattaji'u 'alaiha min adamin hashwuha lifun. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya adalah bantal tidur Rasulullah SAW yang ditidur atasnya, iaitu daripada kulit yang diisinya dengan sabut.
Maka kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis sahih dan ada dikeluarkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Ini adalah hadis sahih. Jadi inilah gambaran kepada kita bagaimana pakaian isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bantal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi tidur di atasnya. Maka kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran untuk kita mengetahui kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita mencontohi baginda dalam kehidupan kita seharian, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwatuna, uswatuna, sebagai contoh tauladan dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja, insya-Allah kita akan sambung lagi pada siri kuliah akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman dengan ilmu yang kita pelajari dan dapat sama-sama kita amalkan di dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah taala. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf salah silap, kasar bahasa, segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma 'allimna ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr.